Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi syrah lana sadrana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana. Nawaitu ta'lam wa ta'lim wa tadhakkur wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifada wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa du'a ilal huda wa tilalata alal khair ibtigha wajhilah wa qurbih wa thawabih subhanahu wa ta'ala. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Siapa yang bagi salam tu saya jawab waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah pada malam ni kita mula masuk pengajian di dalam kitab Faridatul Faraid, dan kita masuk pada malam ni muqaddimah kitab Faridatul Faraid. Kata Syekh Ahmad bin Muhammad Zain bin Mustafa Al-Fatani pada memulakan kitabnya, kata dia, Alhamdulillahilladzi atla'a fi samawati qulubil mu'minina syumusal ma'rifati musyriqatan bi anwarit tauhidi wal yaqin. Bagi sesiapa yang ada kitab ni, kitab Faridatul Faraid, sama ada naskah yang jawi ataupun naskah yang rumi, maka tengok ya, tengok dalam kitab tu saya baca kerana mungkin ada pembetulan, mungkin ada yang tersilap cetak yang saya nak perbetulkan. Baik, dalam ni dia kata Alhamdulillahilladzi atla'a fi samawati qulubil mu'minina syumusal ma'rifati musyriqatan. Musyriqatan. Kalau naskah ada setengah naskah, musyrifatan. Musyrifatan tu tak betul. Yang betulnya ialah musyriqatan dengan qaf, bukan dengan fa. Jadi perbetulkanlah, musyriqatan bi anwarit tauhidi wal yaqin. Baik. Terjemahan muqaddimah ni, kata dia, puji itu bagi Allah. Ni mana yang kata terjemahan puji itu bagi Allah? Ialah Alhamdulillah. Yakni bermula puji itu tertentulah bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, kalau macam tu kan,
Kita tengok ya, setengah-setengah kitab Jawi Melayu lama ni, setengah-setengah kitab Jawi lama ni, Jawi Melayu lah, Jawi bahasa Melayu tapi tulisannya Jawi, yang lama, macam kitab ni, kitab Faridatul Faraid ni, berusia lebih kurang dalam 129 tahun. Mungkin dah masuk 130 tahun dah. Jadi setengah-setengah kitab lama ni, dia terjemah Alhamdu tu dengan bermula segala puji tertentu bagi Allah. Ataupun setengahnya nak menterjemah puji-pujian itu tertentu bagi Allah. Baik, ada juga yang menterjemah puji itu bagi Allah. Macam dalam kitab ni lah. Puji itu bagi Allah. Baik, bila kita nampak terjemahan macam tu, maka semua terjemahan tu adalah benar dan betul belaka. Kenapa? Kerana kalau terjemah puji itu tertentulah bagi Allah, itu menunjukkan kalimah alhamdu tu kalimah yang menunjukkan satu. Tetapi dalam bahasa Arab ni, apabila kalimah tu ada alif lam, maka kalimah tu, alif lam tu membatalkan makna satu, jadi makna dia jamak. Sebab itulah ada setengah kitab dia terjemah puji-pujian, menunjukkan jamak atau menunjukkan banyak, bukan singular tapi plural. Di sini ni Syekh Ahmad terjemah dengan satu, puji itu. Walaupun puji itu menunjukkan satu, itu kalimah dia. Tapi kena ingat, puji itu yang tertentu bagi Allah Ta'ala tu, setelah ulama dia tapis, ulama dia saring, maka puji itu, terbitlah puji itu 4 puji. Mana 4 puji itu? Yang pertamanya ialah puji qadim bagi qadim. Yakni Allah Ta'ala yang qadim, memuji akan zat dia yang qadim. Memuji akan Allah Ta'ala, memuji akan diri dia yang qadim. Itu puji yang pertama. Puji yang kedua ialah puji qadim bagi hadis. Allah Ta'ala yang qadim memuji akan hamba-Nya yang baharu. Hadis tu makna baharu. Dia puji, Allah Ta'ala puji akan hamba-Nya. Ada ke? Ada. Dalam Quran kata, ni'mal abdu innahu awwab. Sebaik-baik hamba-Ku, ni'mal abdu, sebaik-baik hamba tu ialah innahu awwab. Sesungguhnya yang banyak bertaubat. Yang banyak taubat itulah yang Allah Ta'ala puji. Itu namanya puji qadim bagi hadis. Allah Ta'ala memuji akan hamba-Nya yang banyak bertaubat, yang banyak beristighfar, yang banyak minta ampun. Maka yang tu Allah Ta'ala puji. Baik, itu dipuji hamba dia yang baharu ni. Yang ketiganya ialah puji hadis bagi hadis. Hadis tu makna baharu lah. Jadi kita yang baharu ni sama-sama kita memuji sama-sama kita. Si fulan puji si fulan ni puji si fulan. Itu puji yang ketiga, bahagian yang ketiga. Dan yang keempatnya ialah puji hadis bagi qadim. Puji hadis bagi qadim, yakni Allah, kita yang baharu ni memuji akan Allah Ta'ala yang qadim dengan kalimah yang tertentulah, seperti Alhamdulillah, Subhanallah. Itu puji hamba
ke atas Allah Ta'ala yang bersifat dengan qadim. Baik. Keempat-empat puji itu tertentulah milik Allah. Kenapa? Kalau Allah puji diri dia, milik dia puji-pujian tu. Kalau Allah puji hamba-Nya pun, berarti Allah Ta'ala puji diri dia. Kalau kita sama-sama kita pun, itu bermakna kita puji Allah juga. Kembali kepada Allah Ta'ala puji itu. Sebab kecantikan, keelokan, kebaikan tu semua datang daripada Allah Ta'ala belaka. Baik. Dan yang keempatnya ialah kalaupun kita memuji Allah secara khusus pun, puji itu juga kembalilah pada Allah. Itu empat puji tu. Datang daripada terbitnya empat puji itu daripada alif lam yang pada kalimah alhamdu. Baik. Jadi segala puji itu tertentulah bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Allah mana ni? Dalam kitab tengok ya, masing-masing tengok kitab. Ni mengaji cara lama tu macam tu lah, lambat. Tapi dapat ilmu dengan lambat-lambat tu kita dapat pengetahuan. Baik, ada ya. Allah mana yang kita puji? Allah yang menaikkan. Allah yang menaikkan. Itu kata allazi atla'a. Allah mana? Allazi yang telah menaikkan atau telah menerbitkan pada beberapa langit segala hati orang yang mukminin. Tengok, Allah terbitkan pada hati orang yang mukmin. Tengok yang Syekh Ahmad punyalah balaghahnya dia, bahasa dia punya cantiknya. Dia menyamakan hati orang yang beriman tu seperti langit. Tu menaikkan. Menaikkan pada beberapa langit. Sama waktu jamak tu. Hati orang yang beriman ni disamakan tempat naiknya. Tempat naik. Baik, Allah Ta'ala terbitkan. Baik, kerana kalau langit dunia tu ialah tempat terbitnya matahari. Bila matahari itu terbit, berada di langit, maka cerah-ceracalah dunia dan alam semesta ni dengan adanya matahari. Tu ya, itu ibarat dia macam tu. Yang menaikkan pada beberapa langit segala hati orang yang beriman. Naikkan apa tu? Naik akan beberapa matahari pengenalan. Fahamnya apa? Fahamnya ialah hati orang yang beriman tu kalau Allah naikkan matahari makrifah ataupun Allah datangkan makrifah. Tu dia kata yang kata apa namanya? Syumusal makrifati, akan matahari pengenalan. Matahari makrifah tu maksudnya apa ni, kenal. Allah datangkan hidayat terkenal Tuhan. Allah terbitkan dalam hati manusia tu mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, apa jadi pada hati orang yang beriman tu bila adanya matahari pengenalan? Makrifah tu diserupakan dengan mengenal. Apa ni, makrifah tu diserupakan oleh Syekh Ahmad dengan apa? Dengan makrifah, dengan pengenal ataupun mengetahui. Bila dah ada matahari pengenalan, yakni dah kenal, dah ada ilmu, dah kenal, dah makrifah dah Tuhan tu, padahal cermelang ia dengan cahaya tauhid dan yakin, maka datanglah dalam hati itu cahaya yang dinamakan cahaya tauhid dan yakin. Maka bila ada dalam hati orang yang beriman tu cahaya tauhid, cahaya keyakinan, maka cermelanglah, terbilanglah
hati orang yang beriman lebih daripada cerah dan cermelangnya cahaya matahari di langit. Kalau matahari yang di langit tu memanglah memang kita kata bila matahari tu berada di langit maka cerah alam semesta ni. Cerah ceraca alam semesta ni tuan-tuan. Tapi ada juga tempat walaupun matahari dah berada di langit tetapi ada juga tempat yang tidak kena cahaya matahari, umpamanya dalam gua, dalam di bawah pokok yang rimbun tak sampai, tak sampai cahaya matahari tu ke bawah, dililingi oleh dedaun-dedaun kayu yang rimbun, ataupun kita dalam rumah, kita dalam rumah pun terlindung dengan cahaya matahari, tuan-tuan sekalian. Ini menunjukkan cahaya matahari dengan cahaya tauhid tu, cahaya keimanan tu lebih cerah lagi cahaya keimanan, cahaya tauhid, cahaya keyakinan lebih cerah lagi daripada cahaya matahari. Kenapa ya? Sebab cahaya matahari ni tuan-tuan dia boleh terlindung. Tapi cahaya iman, cahaya keyakinan, cahaya makrifah ni tuan-tuan sekalian, walaupun benda tu tak nampak depan mata dia, tetapi kerana adanya cahaya tauhid, cahaya yakin, cahaya iman, cahaya makrifah ni, benda yang tak nampak dengan mata kita pun kita yakin, tuan-tuan sekalian, seperti adanya Allah, adanya Tuhan, tuan-tuan sekalian. Kita yakin tak adanya Tuhan? Kita percaya tak adanya Tuhan? Percaya. Sedangkan kita tak boleh nampak Tuhan. Kenapa kita percaya? Kerana ada dalam hati itu yang dinamakan cahaya makrifah, cahaya iman, cahaya tauhid. Lebih cerah lagi daripada cahaya mentari. Macam tu juga dengan soal akhirat, titian syirat, soal kubur, syurga dan neraka. Tidak ada yang siapa pun yang sebelum dia mati dia nampak benda yang kita sebut tadi ni. Titian sirat tak nampak lagi kita. Soal muka nangkir tak nampak lagi kita. Tapi kerana adanya cahaya keimanan tu kita yakin benda tu ada, Rasulullah bagi tahu. Jadi bukan senang ni. Bukan senang nak yakin kata benda tu wujud, benda tu bagian-bagian. Tapi kerana Allah yang telah meletakkan dalam hati kita tu matahari makrifah, matahari yang diserupakan dengan mengenal, matahari yang diserupakan dengan iman, matahari yang diserupakan dengan yakin. Maka tuan-tuan sekalian, maka kita pun yakinlah adanya Tuhan yang bagian-bagian. Nabi sebut berapa ramai daripada umat di zaman Rasulullah dulu dia tak percaya dengan Nabi kata ni. Tapi orang yang Allah dah letak dalam hatinya cahaya matahari pengenalan, matahari makrifah, matahari tauhid ni, maka dengan mudah menerima apa sahaja yang Nabi bawa datang. Mudah-mudahan tuan-tuan sekalian, Allah Ta'ala lah yang meletakkan cahaya keimanan tu dalam hati kita. Mudah-mudahan Allah Ta'ala kekalkanlah cahaya iman ni dalam hati. Jangan sampai Allah Ta'ala cabut cahaya keimanan ni, tuan-tuan sekalian. Biarlah dia berkekalan sehinggalah kita menghembus nafas kita yang terakhir. Itu mukadimah Syekh Ahmad, tuan-tuan sekalian. Jadi kan ni orang panggil bara'atul istihlal dalam ilmu mantik ataupun ilmu bayan, tuan-tuan sekalian. Bara'atul istihlal
Bara'atul istihlal tu kan kita baca mukadimah tu, kita dah tahu dah ke mana dibawa kita ni oleh kitab Faridah ni. Yakni kitab Faridah tu nak bawa kita ke mana? Kita tahu dah isi kandung dalam kitab ni. Kita tahu apa? Kita tahu kandungannya ialah berkenaan dengan tauhid, dengan iman. Tu dia. Itu dipanggil bara'atul istihlal. Dinamakan dalam istilah ilmu tu. Baik. Kemudian kata Syekh Ahmad lagi, wassalatu wassalamu ala turjumani uluhiyatihi wa dalili wahdaniyatihi Sayyidina Muhammadin al-mab'usi bibahiril mu'jizati lita'yidi risalatihi wa tasdiqi hidayatihi. Ini Syekh Ahmad memulakan kitab dia dengan Alhamdulillah. Lepas tu dimulakan pula kitab dia dengan salawat dan salam atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu kata wassalatu wassalam. Baik. Selawat ni tuan-tuan kalau ditanyalah kenapa tuan-tuan kitab pengarang kitab musannaf kitab muallif kitab ni mereka memulakan kitab mereka dengan bismillah, dengan alhamdulillah, dengan wassalatu wassalam kerana sudah tentulah banyak kelebihannya tuan-tuan. Baik. Salawat ni bukan hanya yang selawat ni orang yang beriman. Selawat ni bukan hanya yang selawat tu manusia. Dalam Quran Allah Ta'ala kata macam mana? Allah Ta'ala berfirman dalam Quran, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya berselawat ke atas Nabi. Ini innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Jadi Allah memulakan pada dirinya. Dalam selawat ni Allah memula akan dirinya. Lepas tu dimulakan pula dengan para malaikatnya. Yusalluna 'alan nabi. Allah dan para malaikat ni berselawat ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lepas tu barulah diperintah kepada orang yang beriman. Mana Allah Ta'ala terlebih dahulu berselawat daripada kita. Para malaikat lebih dulu selawat daripada kita. Baik. Lepas tu kan barulah Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Baik. Mana kita faham Allah Ta'ala pun selawat, para malaikat pun berselawat, dan orang yang beriman tu pun bersalawat. Baik. Okay. Jadi tuan-tuan, salawat ni kalau datang daripada Allah ataupun datang daripada malaikat, tidak sama pengertiannya dengan salawat yang datang daripada kita orang yang beriman. Macam tu juga dengan salawat malaikat, tidak sama pengertiannya dengan salawat daripada Allah. Baik, kalau macam tu kita tengok satu-satu. Selawat yang datang daripada Allah, apa maknanya? Selawat yang datang daripada Allah, pengertiannya atau maknanya ialah rahmat. Salawat, solah dengan makna rahmat. Dua-dua tu bahasa Arab.
solah tu pun bahasa Arab, dan rahmat tu pun bahasa Arab. Kalau kita nak kata bahasa Melayu apa? Rahmat tu dengan makna kasih sayang. Artinya, kalau Allah tu selawat ke atas Nabi, ini jangan dinafikan. Kenapa? Kerana sebenar-benarnya dalam Quran pun Allah Ta'ala sebut yang dia tu berselawat atas Nabi kita tu. Jadi dia selawat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi Allah Ta'ala selawat. Makna selawat datang daripada Allah tu dengan makna rahmat. Rahmat dengan makna kasih sayang. Baik, Allah Ta'ala mencurahkan kasih sayangnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam satu kisah tuan-tuan sekalian, dalam satu kisah kan, di mana tuan-tuan sekalian, Allah Ta'ala sebutlah, jikalau tidak kerana engkau ya Muhammad, aku takkan jadikan 7 petala langit dan bumi, aku takkan jadikan alam makhluk seluruh semesta ni, aku tak jadikan. Kata Allah Ta'ala kepada Rasulullah. Lalu tuan-tuan sekalian, Rasulullah bertanya kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ya Allah, kalaulah benar kau jadikan aku ni, kau jadikan semua benda ni kerana aku, maka untuk siapakah aku? Untuk siapakah aku ni? Maka kata Allah Ta'ala, engkau ya Muhammad, aku jadikan engkau sebagai kekasihku. Jadi maknanya, sebabkan Allah Ta'ala kasih kepada Nabi Muhammad ni lah, maka Allah Ta'ala selawat atas dia, dan Allah Ta'ala jadikan segala alam semesta ni kerana adanya Muhammad ni, tuan-tuan sekalian. Lalu Allah Ta'ala bertanya kepada Rasulullah, ya Muhammad, aku ni untuk siapa ya Muhammad? Kalau kamu aku jadikan khusus menjadi kekasihku, mana makhluk yang aku kasih, kata Allah Ta'ala, maka aku ni untuk siapa? Lalu tuan-tuan sekalian, terdiamlah sakata Muhammadun, diamlah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, tunduk tak boleh bagi jawapan, tuan-tuan sekalian. Lalu Allah Ta'ala kata, ya Muhammad, pastilah aku ni, aku ni untuk orang yang berselawat ke atas engkau. Sebab itulah tuan-tuan sekalian, tiap-tiap pengarang kitab memulakan mukadimah kitab, sebahagian mukadimah tu dengan selawat. Kenapa ya? Kerana tuan-tuan sekalian, bila kita berselawat, maka Allah Ta'ala kasih kepada orang yang bersalawat. Jadi kat situlah tuan-tuan sekalian, banyak pengarang-pengarang kitab dia selawat dulu. Bahkan tulisan selawat tu macam ni, wassalatu wassalam, selagi mana tulisan tu ada di atas kertas tu, maka selagi itulah orang yang menulis tu dicatat sebagai orang yang bersalawat. Selagi itulah dicatat orang tu, dinamakan orang tu orang yang bersalawat. Baik, okey. Kemudian itu salawat yang datang daripada Allah dengan mana rahmat, dengan mana kasih sayang. Baik, Allah Ta'ala zuhirkan macam mana Allah Ta'ala kasih kepada Nabi ini. Maka tuan-tuan sekalian, Allah naikkan maqam Nabi kita, tuan-tuan sekalian, dan Allah Ta'ala terima apa sahaja permintaan daripada Rasulullah. Baik, ini kalau kita faham lagi, tuan-tuan sekalian. Jadi kalau kita faham lagi kan, kalaulah Allah Ta'ala menerima apa sahaja permintaan daripada Nabi Muhammad, maka dekat sini tuan-tuan sekalian, kalau nak bicara lagi halus lah, nak bicara lagi dalam, tuan-tuan sekalian, Nabi Muhammad ni kan,
anak tuan-tuan sekalian, redha tak nak kita, redha tak Rasulullah ni kalau kita diazab oleh Allah, maka tentu tidak tuan-tuan sekalian. Kenapa? Kerana Nabi Muhammad ini adalah seorang Rasul yang sangat kasih ke atas umatnya. Dia akan berusaha untuk menyelamatkan umatnya daripada dicampak ke dalam api neraka Allah. Sebab itulah Nabi kita ni sahaja tuan-tuan sekalian yang dapat syafaatkan umatnya daripada neraka, disyafaatkan keluar daripada neraka, masuk dalam syurga, disyafaatkan pula daripada makam yang bawah dan syurga, dinaikkan makam yang ke atas. Itu syafaat yang ditentukan untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada ke atas umatnya. Mudah-mudahan kita dapatlah bersama-sama dapat syafaat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, kalau salawat yang datang daripada malaikat dengan makna apa pula? Dengan makna doa, dengan makna istighfar. Kalau selawat yang datang daripada malaikat dengan makna istighfar, dengan makna minta ampun. Tuan-tuan sekalian, maknanya kalau malaikat selawat berarti malaikat minta ampun ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ataupun atas nabi-nabi lain. Baik, yang khususnya atas nabi kita lah, sebab dia malaikat selawat atas nabi kita tuan-tuan sekalian. Soalnya ini pernah ditanya tuan-tuan sekalian, kalau dah malaikat tu selawat dengan makna istighfar, adakah Nabi tu berdosa? Adakah Nabi Muhammad tu berdosa? Sedangkan kita faham yang Nabi kita, Nabi Muhammad Rasulullah tu terpelihara, yakni maksum daripada sebarang dosa. Wa imma bukan kata dosa, benda yang makruh pun Nabi tak buat tuan-tuan sekalian. Apatah lagi dosa kecil maupun dosa besar. Tuan-tuan, jadi apa makna istighfar tu? Istighfar dengan makna membersihkan para rasul oleh malaikat dengan salawatnya itu, membersihkan daripada sebarang dosa, yakni disucikan lagi Nabi kita tu. Bila malaikat selawat, disucikan lagi daripada sebarang dosa, sehinggalah naiklah makam Nabi kita tu setinggi-tingginya. Sebab itulah dalam kitab Matan Jauharah kata afdalu khalqi alal itlaq nabiyuna, afdalu khalqi alal itlaq nabiyuna, sebaik-baik, seafdal makhluk tu di atas itlaq ialah nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu selawat yang datang daripada malaikat dengan makna istighfar. Baik, selawat yang datang daripada kita, sebab orang yang beriman ni juga berselawat ke atas junjungan besar Nabi Muhammad SAW. Tuan-tuan sekalian, ada yang selawat yang panjangnya, ada selawat yang pendeknya tuan-tuan sekalian. Pendek katanya, orang yang beriman sentiasa sahaja mengucapkan salawat ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau macam tu, apa makna selawat datang daripada orang yang beriman ni? Selawat yang datang daripada orang beriman ni dengan makna doa. Artinya bila kata selawat tu doa, siapa yang dapat manfaat selawat tu, maka sudah tentulah manfaat selawat itu dapat ke atas orang yang bersalawat. Sebab itulah Nabi tegaskan di dalam sabdaannya, dia kata man shalla alayya salatan, barang siapa yang berselawat ke atasku satu kali selawat, fa sallallahu alaihi asyara, maka Allah akan selawat ke atas dia 10 kali. Nisbah 1, nisbah 10. Maknanya satu kita selawat atas Nabi,
nak 10 rahmat, 10 kasih sayang Allah kita dapat tuan-tuan sekalian. Kalau 10 kali kita selawat, 100 kali Allah Ta'ala hulurkan kasih sayangnya tuan-tuan. Sebab itulah salawat tu berkembang dia punya fadilat-fadilat dia. Apa ni? Tunaikan hajat dengan selawat. Apa lagi? Dapat keampunan Allah dengan selawat. Nak dapat ilmu dengan selawat. Nak dapat kebaikan dengan selawat. Kenapa? Sebab kerana semua kebaikan itu datang daripada kasih sayang Allah. Nak capai kasih sayang Allah tu dengan apa? Semata-mata dengan berselawat ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab itulah tuan-tuan sekalian, Allah Taala berfirman di dalam Al-Quran, macam mana? Yang kata fattabi'uni yuhibbukumullah. Fattabi'uni yuhibbukumullah. Ayat dah. Maka barang siapa yang kata kasih pada Allah Taala, maka kul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Kalau kamu kata kamu cinta pada Allah Taala, kamu kasih pada Allah, maka salawatlah ataupun ikutlah olehmu akan daku, nescaya kamu akan dikasihi oleh Allah. Mana Allah kasih pada kita lebih penting lagi tuan-tuan sekalian. Kenapa? Bila Allah kasih pada kita, bermakna segalanya dapat kita capai kerana Allah lah yang membukakan jalan. Itu dia. Baik. Jadi di sini dia terjemah macam mana selawat dan salam ni. Terjemah dia dan rahmat. Tengok rahmat tu maknanya kasih sayang. Ini berarti selawat yang diterjemahkan dengan rahmat, selawat yang datang daripada Allah. Tapi rahmat kasih sayang ni tuan-tuan, kalau nisbah kita manusia makhluk ni tuan-tuan, bila sebut rahmat kasih sayang tu, ialah riqqatun fi qalbi. Riqqah tu maksudnya berasa lembut dalam hati. Sebab tu kalau ada kasih, ada sayang, dia punca daripada hati. Betul tak? Dia betul pada hati, kasih sayang tu daripada hati datangnya. Baik. Jadi pada hati. Tapi Allah Ta'ala ni adakah dia tu berhati? Tak. Kasih sayang Allah Ta'ala ni dengan makna Allah Ta'ala naikkan makam Nabi, Allah Ta'ala sucikan Nabi daripada sebarang dosa, dan Allah Ta'ala terima apa sahaja permintaan daripada Rasulullah. Okey. Dan rahmat dan sejahtera. Sejahtera salam. Mana? Wassalatu wassalamu. Selawat dan salam. Rahmat dan kesejahteraan. Sejahtera tu, makna dia sejahtera tu makna aman, damai. Aman daripada apa? Yakni aman Nabi kita itu daripada huru-hara kiamat. Nabi kita tak kena huru-hara kiamat. Kiamat tu start daripada mana? Start daripada meninggal dunia, masuk alam barzah. Maka itulah dinamakan permulaan perjalanan ke akhirat. Sebab itulah Nabi kata, man mata qad qamat qiyamatu. Barang siapa yang mati ia, qad qamat, sesungguhnya telah berdirilah al-qiyamah. Kiamat telah berdiri pada orang yang mati. Maksudnya, di situlah permulaannya yang dinamakan hari kiamat. Tu perjalanan kiamat tu start daripada kematian seseorang. Baik, itu pada permulaan lah. Lepas tu nanti akan datang ada yang mati serentak semua-semua tu. Itu lain, itu mati jugalah. Kena mati. Nak pergi akhirat ni kena mati. Sebab itulah syarat nak masuk syurga ni kena mati. Pasal apa? Sebab apa? Sebab Allah Ta'ala nak cek kita punya amalan. Bukan Allah tak tahu. Allah tahu ke? Tak. Allah tahu. Tapi kenapa dia tunggu mati dulu? Sebab Allah ni tak ada hikmah besar dekat situ. Yang Allah Ta'ala nak tengok. Sebab tu Allah kata dalam surah apa? Dalam surah Al-Muluk tu dia kata apa?
Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Anak Allah jadikan mati. Alladzi khalaqal mauta wal hayat. Anak hidup dan mati dan hidup tu. Anak nak tengok siapa di antara kamu yang paling baik amalan-amalannya. Anak, baik. Ya. Anak, jadi sejahtera dengan mana? Anak selamat Nabi itu daripada anak huru hara kiamat. Okey. Rahmat dan sejahtera tu anak turunlah kedua-duanya atas jurubahasa ketuhanan. Anak, kalau dalam bahasa Arab kan, anak solah dan salam tu dinamakan subjek ataupun mubtada. Anak, mana cerita dia atau mana predikatnya? Anak, predikat itulah kita takdir tadi. Anak, rahmat dan sejahtera tu turunlah. Nazila ni, itu khabar dia. Ataupun itu predikat dia. Anak, turunlah kedua-duanya atas jurubahasa ketuhanannya, ketuhanan Allah. Jadi rahmat Allah, kesejahteraan daripada Allah tu turun kena pada yang dinamakan jurubahasa ketuhanan. Nabi kita tu digelar juga dengan jurubahasa ketuhanan. Kenapa ni? Kerana setiap arahan Allah Ta'ala di dalam Al-Quran, perintah-perintah Allah tu, Nabi lah yang menjadi jurubahasanya, iaitu Nabi yang cerita kepada sahabat. Ayat ni maksudnya bagian, ayat ni perintahnya bagian, ayat ni larangannya bagian, ayat ni ceritanya bagian. Maka Nabi lah yang menjadi jurubahasa ketuhanan. Yakni Nabi juga yang menceritakan Tuhan kita siapa, Tuhan kita bersifat macam mana, dia tu siapa. Semua yang Nabi cerita tuan-tuan. Itu kata Nabi kita dinamakan jurubahasa ketuhanannya, ketuhanan Allah. Baik. Dan yang menunjuk kepada keesaannya ada kat sini. Jadi maknanya Nabi kita lah yang menunjukkan tuan-tuan sekalian kepada kita, kepada umatnya, yang Nabi yang Allah Ta'ala tu Esa, yakni tunggal. Tidak ada sekutu bagi Allah Ta'ala tuan-tuan sekalian. Itu menunjukkan kepada keesaannya. Siapa dia jurubahasa ketuhanan ni? Siapa dia yang menunjuk kepada keesaan ni? Keesaan Allah Ta'ala ni. Yang dapat rahmat dan sejahtera tu. Penghulu kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita lah. Yakni Nabi Muhammad tu lah. Yang menunjuk kepada keesaan Allah Ta'ala, dan Nabi kita tu lah yang menjadi jurubahasa ketuhanan. Nabi kita Nabi Muhammad. Baik. Nabi Muhammad mana ni? Yang dibangkitkan akan dia, yang dibangkitkan, yang dilantik, yang ditabal. Nabi kita tu yang dilantik, yang ditabal secara resmi, menjadi rasul, menjadi nabi, dengan segala mukjizat. Itu dia dah. Al-Mab'usi, Al-Mab'us tu maksud yang dibangkitkan, yang ditabalkan, dibahiril mukjizat, serta merta bila bangkitnya, bila ditabal saja, maka diiring dengan pelantikan Rasul itu, dengan diberi mukjizat. Tu dia kata yang dibangkitkan, apa ni, hal keadaan Muhammad itu dengan mukjizat, yakni dengan disertakan pelantikan jadi Rasul, jadi Nabi itu dengan adanya mukjizat. Apa peranan mukjizat tu? Yang mengalahi hikmah adanya mukjizat pada Nabi kita tu. Allah letak mukjizat tu nak mengalahkan pasangan lawan Nabi. Sekarang apa ni? Setiap Nabi tu ada aja lawan dia yang Allah buat. Kalau Nabi Musa, adanya Fir'aun. Kalau Nabi Ibrahim, adanya Namrud. Kalau Nabi kita, Nabi Muhammad, adanya Abu Lahab, Abu Jahal, Umayyah bin Khalaf, dan sebagainya, nak melawan Nabi. Jadi bila mereka lawan Nabi, maka kalahlah mereka
dengan adanya mukjizat itulah hikmah di mana Allah mengiringkan perlantikan Rasul dengan mukjizat. Mukjizat tu apa? Apa makna mukjizat? Mukjizat tu namanya ialah mukjizat tu maknanya pengertiannya ialah perkara yang mencarikan adat. Yang perkara luar biasa yang berlaku ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang dilantik menjadi nabi. Maknanya selepas lantikkan jadi rasul tu, kalau ada perkara yang mencarikan adat, dinamakan mukjizat. Baik. Tetapi tuan-tuan sekalian, kalaulah ada perkara yang mencarikan adat berlaku sebelum pelantikan jadi rasul, mana ketika Nabi itu di dalam rahim ibunya, ketika Nabi itu di alam baby, di alam bayinya, di alam kanak-kanaknya, di alam remajanya, di alam dewasanya. Kalau ada perkara yang mencarikan adat, masa tu tak dinamakan mukjizat, tetapi dinamakan irhas. Macam contoh tuan-tuan sekalian, perkara yang luar biasa yang berlaku kepada Halimatun Sa'diyah, yang menyusukan Nabi, tuan-tuan sekalian. Masa dia ambil Nabi tu hatinya serba salah. Kenapa? Kerana Nabi sudah tidak ada bapa lagi. Sudah tidak ada mak lagi, tuan-tuan sekalian, masa tu. Jadi tuan-tuan sekalian, bapaknya dah meninggal, anak yatim. Sedangkan Halimatul Sa'diyah nakkan upah. Macam mana nak bayar kalau bapak tak ada? Tapi hatinya tengok budak tu kesian. Lalu tuan-tuan sekalian, dia ambil juga budak tu. Maka dalam perjalanan balik ke kampung dia, tuan-tuan sekalian, keldai yang ditunggangi oleh Halimatul Sa'diyah tu berjalan seperti kilat lajunya, tuan-tuan sekalian. Sempat sampai. Dan sampai saja di rumah dia, kambing-kambing Halimatul Sa'diyah ni tiba-tiba saja jadi gemuk-gemuk. Sehingga penuh susu di dalam lambung susu kambing, tuan-tuan sekalian. Dan kambing Halimatul Sa'diyah pada ketika tu tak perlu pergi jauh. Makan sekitar rumah je. Makan, tumbuh balik. Makan rumput, tumbuh balik. Makan rumput, tumbuh balik. Ini perkara yang dinamakan apa? Dinamakan irhasu. Jadi tuan-tuan sekalian, sebab tu tak boleh kata Muhammad itu sama dengan Muhammad lain. Tak boleh. Ada yang mengatakan Nabi Muhammad tu sebelum jadi Nabi, dia sama macam mamat kampung. Jangan kata macam tu. Pasal apa? Sebab Nabi Muhammad ni, tuan-tuan sekalian, kejadian dia pun dah perlainan daripada manusia yang lain. Itu nanti sampai satu masa nanti nak cerita boleh lah. Tuan-tuan ya. Tapi kita nak cerita yang ni dulu. Nak cerita tuan-tuan sekalian, bahawa Nabi Muhammad itulah dibangkitkan dengan mukjizat. Mukjizat tu peranannya pula, peranannya ialah nak mengalahkan lawannya, pasangan lawannya Nabi tu. Baik. Katalah kita mukjizat mengelahi kerana apa hikmahnya adanya mukjizat kepada Nabi itu, kerana menguatkan risalah dia, nak menguatkan kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antara mukjizat yang paling besar tu apa dia? Iaitulah Al-Quran. Sedangkan Nabi kita tu, dia tu ummi, tak pandai baca, tak pandai tulis. Tapi macam mana dia boleh baca Quran selancar-lancarnya. Dan Quran tu pula seindah-indah bahasanya, yang tak boleh ditandingi, yang tak boleh dilawan lagi. Keindahan bahasanya Al-Quran. Tentulah bukan manusia yang buat. Tentulah ada zat yang maha bijaksana yang membuatkan, yang menjadikan kitab yang dibacakan oleh Muhammad. Dan membenarkan petunjuknya. Jadi dengan adanya mukjizat tu, maka tahulah kita bahawasanya
Nabi Muhammad tu adalah utusan daripada Allah, maka lalu kita benarkan ajaran-ajarannya atau membenarkan petunjuknya, yakni membenarkan ajaran-ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Okey. Setakat ni kita baca tuan-tuan sekalian. Kalau ada soalan, sebab kita dah sampai stesen besar untuk berhenti. Wa ala alihi ni, kalau kita baca lagi, mungkin akan mengambil masa yang lama pula. Jadi, setakat ni kita berhenti dulu. Dan kalau ada persoalan, silakan kita berbincang pada malam ni. Jika ada soalan. Wallahu a'lam bisawab. Ada soalan tuan-tuan sekalian, silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam, silakan. Saya nak tanya, ada dekat page 17 tu, perkataan naubah. Apa maksudnya ya? Naubah tu daripada perkataan naibun. Naibun tu mana salah satu daripada makam kewalian. Dinamakan naibun dinamakan salah satu daripada kumpulan wali, pangkat-pangkat wali. Itu dinamakan naubah tu. Naubah tu daripada kata naibun naubah. Jadi mana pangkat kewalian. Tengok ya. Saya bacakan. Manakah setengah mereka itu bahawasanya barang siapa membaca Bismillahirrahmanirrahim 41 kali, kemudian dihadahkan kepada empunya naubah. Empunya naubah tu maksudnya dihadap kepada kumpulan-kumpulan wali yang dinamakan wali naubah ni. Jadi wali naubah ni satu kumpulan, banyaklah. Lepas tu dalam dunia ni kita jangan kata tidak ada wali, tak. Dan kita yang tak kenal wali tu siapa, sebab kita bukan wali. Padahalnya 4 penjuru dunia tu dah ada wali dah. Kita tak tahu itu kerja Tuhan. Jadi siapa yang baca Bismillahirrahmanirrahim 41 kali, kemudian dihadah kepada empunya naubah, yakni pangkat kewalian nama naubah tu, dan berkatanya, ahli naubah, bahawasanya aku dalam peliharaan kamu, nescaya sentiasa ia daripada tiap-tiap mara bahaya dan terpelihara ia daripada segala bala. Jadi maknanya saya tak nak baca yang ni bukan pasal apa ni, kerana saya takut mungkin ada yang tak boleh terima perkataan ni. Tapi bila dah tanya je tu, saya jawablah. Jadi makna dalam dunia ni memang ada wali-wali Allah Ta'ala ni. Allah sendiri sebut dalam Quran bahawasanya adanya wali. Wali tu mana kekasih-kekasih dia yang bersifat dengan ahli ibadat, hatinya suci bersih dan sebagainya. Jadi mereka ni lah yang ada dilantik oleh Allah mendoakan dan sebagainya. Jadi ini dinamakan amalan ni ialah amalan bertawasul dengan wali-wali ni. Bertawasul. Menyampaikan amalan melalui mereka. Boleh, itu tidak salah. Wallahu a'lam. Ada soalan lain? Kalau nanti kalau saya nak sambungkan tuan-tuan, yang sekarang ni kan kita tengah dilanda COVID-19 ni kan, balak musibah dah tu. Balak kan. Kalau kita faham apa kita baca tadi ni, maka kita boleh baca 41 kali ni kita baca, kemudian kita hadiahkan pahalanya kepada ahli naubah ni. Kita berkata, ya ahli naubah, aku dalam peliharaanmu. Maksudnya apa? Tolong doakan aku lah. Macam tu, tolong doakan aku. Daripada kena balak musibah. InsyaAllah kita boleh selamat tuan-tuan sekalian. Orang panggil salah satu usaha dan ikhtiar kita lah. Baik, wallahu alam. Okay. Tapi adakah lebih lebih afdal kalau kita bertawasul tu kepada Nabi Muhammad lah kan? Iyalah, maknanya bertawasul tu adalah amalan yang tidak salah, dengan siapa-siapa pun boleh bertawasul.
Satu lagi soalan Ustaz. Tolannya tu apa maksudnya? Tolannya. Sorry lah saya baca-baca saya tak faham. Tak apa, Dan tak apa. segala tolannya yang gilang gemilang. Taulan Gilang tu, gemilang. taulan Tolan. tu maknanya sahabat. Taulan, anak sahabat lah, kawan-kawan, sahabat. Anak teman-teman. Itu mana taulan, mana teman. Ini bahasa yang 130 tahun dulu. Orang Melayu kita sekarang dah tak baca, dah tak sebut bahasa macam ni sekarang ni dah. Itu mana taulan tu ialah anak sahabat, teman-teman. Ini maksudnya sahabat lah, sahabat Nabi lah. Wallahu alam. Okey, boleh. Okey, tadi ada soalan selawat daripada kita ni dengan makna doa. Selawat daripada kita dengan makna doa. Okey, ada lagi? Silakan. Ya, silakan. Okey, ada soalan lain? Ada soalan? Mana? Kita dah jawab. Dah jawab. Okey. Ustaz, berapa banyak selawat yang perlu kita baca untuk Nabi kita dan selawat yang macam mana elok dibaca bagi orang-orang awam ini? Okey, baik dah. Nanti. Selawat yang kita berapa banyak nak baca ni sebenarnya semakin banyak selawat yang kita baca, maka semakin baik, semakin elok balasannya. Jadi maknanya tidak ada had. Tidak ada had banyak manakah selawat yang kita nak baca. Sama ada 10 kali. Sebab tu kalau kita tengok amalan-amalan orang-orang yang terdahulu, seperti Ratibul Haddad, Ratibul Atas, mereka dalam ratib tu mereka ada selitkan selawatnya 10 kali. Macam tu. Macam tu. Lepas tu pula selawat ni untuk orang awam ni yang bagi saya lah ikut Al-Quran kata ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Salawat ni sebaik-baiknya orang awam macam kita ni walaupun nak yang pendek sekalipun tapi jangan pisahkan di antara solah dan salam. Macam mana pisah ni macam mana? Pisah ni gini. Kita pisahkan solah dengan salam. Hanya sebut solah saja, tak sebut salam. Seperti Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Yang tu tak sebut salam. Kalau kita sebut, kena sebut dua-dua sekali. Sebab Al-Quran kata, ya ayyuhallazina amanu sallu solah. Alaihi wasallimu salam. Jadi jangan pisah. Sebab tu ada ulama kata kalau dipisahkan di antara solah dan salam di dalam selawat, maka hukumnya adalah makruh. Adalah makruh. Baik. Okey. Kemudian selawat macam mana yang cantik, yang eloknya? Untuk orang awam ni, kalau selawat yang diijazahkan oleh Habib Munzir Al-Musawwa, Al-Musawwa tu ialah Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallim. Ataupun Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallim.
Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ali wa sahbihi wasallim. Itu selawat yang biasa yang pendek. Ini Habib Muzil tiap-tiap hari dia baca Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ali wa sahbihi wasallim ni sebanyak 15,000 kali. Macam tu. Kamarul, kitab Faridah ni mana ada jilid-jilid. Kitab Faridah ni tak ada jilid-jilid. Kalau naskah yang Jawi pusat pertama tu lah. Dah lama tak ngaji kot ya. Takkan tak jumpa kot. Mau mula je kitab ni Faridah ni. Kitab Faridah mana ada jilid-jilid. Wallahu a'lam. Jadi untuk baca bismillah ni basmalah 41 kali ni paling sesuainya ialah malam sebelum kita tidur. Boleh dibaca pada waktu siang, tak kisahlah. Tapi lebih baik dibaca pada waktu malam, yakni sebelum daripada kita tidur. Baik. Wallahu a'lam. Ada lagi? Ada soalan lain? Assalamualaikum. Ada satu soalan. Ya, silakan. Selawat syifa kan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulub. Pernah saya dengar ada beberapa orang ustaz yang mengulaskan seolah-olah dia mengulaskan bahawasanya yang menyembuhkan itu Muhammad. Lalu seolah-olah tidak menyuruh lah mengamalkan selawat tersebut ustaz. Jadi minta pandangan ustaz. Pelik juga sebab yang kami sebagai pelajar ni menerima dalam satu kuliah, Allah yarham guru Ustaz Arundin yang mengajarkannya. Tetapi ada sebilangan yang menyatakan bahawasanya kesembuhan tu disandar kepada Nabi Muhammad pula. Itu dia punya hujah lah Ustaz. Jadi minta pencerahan dari Ustaz. Terima kasih. Baik. Sebenarnya tuan-tuan, puan-puan sekalian, jadi kalau ada orang kita baca Allahumma salli wa sallim bil qulubi wa dawaiha ni, kalau orang yang tanya seolah-olah Muhammad tu yang menyembuh, sebenarnya dia tak layak untuk mengatakan macam tu. Sebab apa tuan-tuan? Kita punya bab akidah ni kita dah pegang dah. Bab akidah ni kita dah yakin dah yang menyembuh tu hanya Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kita kata tuan-tuan dinamakan tawassul dengan Nabi Muhammad. Bab akidah kita pegang Allah yang menyembuhkan. Tidak ada siapa lagi yang boleh menduai Allah Ta'ala pada penyembuhan. Jadi kita sebut macam ni dinamakan atas jalan apa ni? Atas jalan kinayah, atas jalan sindiran. Bukan Nabi Muhammad tu yang menyembuhkan. Tapi sebabkan Nabi Muhammad tu adalah Nabi Rasul yang dikasihi oleh Allah Ta'ala, jadi kita bertawassul dengan dia tuan-tuan sekalian. Tak salah nak mengamalkan. Saya minta maaf ya. Dalam dunia ni tuan-tuan perempuan sekalian, dalam dunia sekarang ni, kita ni kan musuh agama ni, musuh Islam ni banyak. Sebab tu tuan-tuan ya. Minta maaf, saya tak nak melabel orang. Tapi tuan-tuan, jangan lupa bahawasanya ada golongan dalam Malaysia ni, khususnya kita sebut di kita di Malaysia ni, seolah-olah mereka tu nak melarang daripada kita berselawat. Sedangkan selawat syifa tu diamalkan oleh ulama kita yang terdahulu. Kalaulah kata benda ni salah tuan-tuan sekalian, kenapa dulu ulama dulu tak boleh kesan ke? Atau ulama dulu ni tak cerdik macam kita ke? Tuan-tuan sekalian minta maaf. Jadi jangan terpengaruh dengan sebahagian daripada golongan. Walaupun namanya ustaz sekalipun, jangan terpengaruh. Silakan amallah salawat syifa. Tidak ada masalah. Tapi ingat,
Akidah kita tetap akidah. Tauhid tetap tauhid. Baik. Wallahu alam. Okey, ada lagi? Ada soalan lain? Tak ada ya? Minta maaf ya tuan-tuan ya. Dalam ni kata, Ustaz, selawat tafrijah tu sesat. Adakah kata syirik? Kalau nak kata syirik, bukan hanya selawat. Makan nasi tu pun boleh jatuh syirik. Sebab tu minta maaf tuan-tuan, perempuan. Saya susun jari saya 10 ni. Saya mohon maaf. Apa tujuan kita belajar tauhid ni? Tujuan besar kita belajar tauhid ni ialah untuk mengelakkan jadi syirik. Tapi tuan-tuan sekalian, syirik tu banyak orang dia tak faham pengertian syirik tu sendiri. Sebab tu dia disyirikkan selawat dan sebagainya. Padahalnya atas jalan sindiran yang kita selawat tafrijiyah tu kan. Allahumma salli salatan kamilatan wa salim salaman taman. Itu adalah selawat. Maka tidak ada syirik, kesyirikan dan tidak ada kesesatan di dalam setiap selawat ni. Jagalah. Itu saya kata zaman kita ni tuan-tuan. Jangan pedulilah golongan yang macam ni. Yang mengatakan syirik dengan selawat pun syirik. Sebenarnya, kalau kita syirik, tuan-tuan sekalian, makan nasi boleh jatuh syirik. Kalau orang tu i'tiqad bahawa nasi tu yang mengenyangkan, syirik tak? Syirik. Makan ubat tu yang menyembuhkan, syirik. Tapi kita makan tak ubat? Makan tak? Makan. Kita makan nasi tak? Makan. Kita kata tak? Kenyang aku makan nasi. Kata. Tapi bila disebut masalah akidah, adakah kamu beriktikad nasi tu yang mengenyangkan? Tidak. Tadi kamu kata, itu hanya di mulut sahaja. Jadi, betul lah. Selawat sifat tu dikira sebagai doa. Sama juga dengan tafrijiyah tu doa. Pasal apa tuan-tuan? Sebab selawat daripada kita itu adalah pengertiannya doa. Maka bila kata doa tuan-tuan sekalian, maka faedah doa tu dapat kepada orang yang membaca doa ataupun orang yang berdoa. Baik. Wallahu a'lam bishawab. Cukup ya. InsyaAllah nanti kita sambung pada masa akan datang. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah. Terima kasih banyak Ustaz. Sama-sama banyak insya-Allah. Jumpa lagi. InsyaAllah. Hari ni ramai Ustaz, 60 orang. Alhamdulillah insya-Allah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan akan bertambah lagi lah insya-Allah. InsyaAllah. InsyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya azimah sultan, ya qadiman ihsan, ya daiman ni'am, ya kasiran ya wasi'al ata', ya khafiyal lataf, ya jami' sana, ya haliman la ya'jal. Salli ya rabbi ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sallim wa sahabati ajma'in. Allahumma lakal hamdu syukra wa lakal mannu fadla wa anta ربنا حقا ونحن عبيدك رقا وأنت لم تزل لك أهلا يا ميسر كل عسير ويا جابر كل كسير ويا صاحب كل فريد ويا مغني كل فقير ويا مقوي كل ضعيف ويا مأمن كل مخيف يسر علينا كل عسير فتسر عليك يسير اللهم يا من لا يحتاج إلى البيان وتفسير حاجاتنا كثير وأنت عالم بها وخبير اللهم إني أخاف منك وأخاف من يخاف منك وأخاف ممن لا يخاف منك الله بحق من يخاف منك نجنا ممن لا يخاف منك الله بحق سيدنا محمد أحرسنا بعينك التي لا تنام وكنفنا بكنفك الذي لا يرام وارحمنا بقدرتك علينا فلا نلك تسقطنا ورجاؤنا اللهم إنا نسألك زيادة في الدين وبركة في العمر وسعة في الجسد وسعة في الرزق وتوبة قبل ما
الموت وشهادة عند الموت ومغفرة بعد الموت وعفوا عند الحساب وأمانا من العذاب ونصيبا من الجنة وارزقنا نظر إلى وجهك الكريم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.